Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Oleh kerana kita dah habis Riyadhus Salihin, bab yang kita baca gitu, dan kadang-kadang jadual kita ni pun tak berapa tetap. Jadi insya-Allah saya akan mulakan kuliah ni dengan kita baca surah-surah yang akhir, iaitu juz'u amma dalam Al-Quran, dan kita akan tafsir surah-surah ni, dan insya-Allah mudah-mudahan cepat habis lah. Pasal surah-surah ni kebanyakan kita sudah hafal, dan mungkin kita dah dengar tafsir dia, tapi ia sebagai satu tazkirah dan peringatan kepada kita semua. Kita akan tafsir insya-Allah bermula daripada kita akan tafsir juz'u amma keseluruhannya. Orang kita kata sebut juz'u amma lah, yakni juz'u yang ke-30 daripada Al-Quran. Di dalam juz'u yang ke-30 ini, di dalamnya ada qisarus suwar, yakni surah-surah yang pendek, yang tabiat kepada surah-surah ini. Jika kita baca dan kita lihat berulang kali, surah-surah ini dia berinteraksi dengan kita, menggesa supaya kita ini menggunakan semua akal, minda, perasaan, panca indera kita, berfikir dan merenung tentang kebesaran Allah Jalla wa'ala. Inilah surah-surah yang selalu kita baca. Dan ulangan serta rima-rima surah ini dalam sebahagian ahli-ahli tafsir mutaakhirin disebut sebagai musiqiyatus suwar, yakni dari sudut rima muzik surah, yakni bukan seakan-akan dia bunyinya itu menyebabkan mempunyai satu asakan di dalam jiwa bagi orang yang membaca. Dia pendek, mudah, dan terus masuk ke dalam peringatan ataupun ke dalam minda manusia. Kita akan lihat tabiat surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam juzuk yang ke-30 ini. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka lihatlah insan itu kepada makanannya. Dia dah cakap perkara-perkara umpamanya. Dan dia banyak ayat-ayat yang Allah suruh kita lihat. Lihat kepada unta, kaifa khuliqat, wa ila sama kaifa rufi'at. Unta bagaimana diciptakan, kerana orang Arab dekat dengan unta. Wa ila sama kaifa rufi'at. Tengok kepada langit bagaimana ia diangkat. Dan kita akan lihat banyak tabiat yang sama yang ada pada juz'u amma, yang merupakan juz'u yang majoriti kita semua menghafal surah-surah ini. Dan insya-Allah kita akan mulakan dengan surah yang pertama, iaitu surah An-Naba. Kerana An-Naba ni lah kita panggil juz'u amma, pasal padanya ada amma yatasaalun. Suratul Naba. Surah Naba ialah surah Makkiyah, yakni diturunkan sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi berhijrah ke Madinah.
Dua peringkat penurunan surah, iaitu Makkiyah dan Madaniyah. Walaupun dari segi bunyinya Makkiyah itu bukan merujuk kepada Mekah, tapi bukanlah bererti dia mesti diturunkan di Mekah, tapi ia diturunkan di peringkat Mekah, yakni di peringkat Nabi SAW sebelum baginda berhijrah. Madaniyah merujuk kepada Madinah, taklah semesti dia diturunkan di Madinah. Boleh jadi dia diturunkan di Arafah, tetapi boleh jadi dia diturunkan di Mekah, tetapi peringkatnya itu ialah peringkat selepas daripada Nabi SAW berhijrah, maka kita namakan peringkat itu sebagai Madaniyah. Qisarus suwar, surah-surah yang pendek yang ada di dalam juzuk amma ini, kesemuanya adalah surah-surah Makkiyah, melainkan surah Al-Bayyinah dan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang lain, kebanyakan para ulama tafsir bersetuju menyatakan ia merupakan surah-surah yang diturunkan di peringkat Makkiyah, di peringkat sebelum Nabi SAW berhijrah. Maka kita akan lihat sentuhan-sentuhannya, sentuhan yang mengasak pikiran, sentuhan yang mengasak perasaan dengan pantas dan cepat, supaya manusia di Mekah itu dan manusia di peringkat itu dan manusia yang seperti peringkat itu berfikir tentang kebesaran Allah Jalla wa'ala yang telah mengutuskan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun, perkataan amma yang kita jadi juzuk amma asal daripada perkataan an dan ma. Kita kata an Abi Hurairah, an tu maksudnya daripada lah, terjemahan Melayu ni mengenai daripada. Amma daripada apa tu pun mengenai apa. Tapi dalam Arab ni bila istifham dia buangkan mat tu, dia tak ada, dalam bahasa kita tak ada alif tu, dia jadi amma, dia pendekkan, maksudnya mengenai apa. Amma yatasaalun, mengenai apa mereka bertanya. Al-Quran daripada Allah Jalla wa'ala. Al-Quran daripada Allah Jalla wa'ala. Allah ini alimun khabir, Allah ini maha mengetahui, maha halus pengetahuannya, maha bermaklumat. Tak ada sesuatu yang tersembunyi di sisi Tuhan. Bila Tuhan tanya sesuatu, sudah pasti Tuhan tak mau, kerana Tuhan tak tahu. Apabila dia bertanya, sama ada dia bertanya kerana dia mempertikaikan benda tu, ataupun dia bertanya kerana dia nak bagi benda tu besar. Banyak soalan kita pun tanya. Kita kalau orang kuat kan, orang cakap banyak, kita nak buat apa kat aku? Bukan kita nak tahu dia nak buat apa, maksudnya hang tak boleh buat apa lah kat aku. Ataupun apa dia duk cakap banyak, kita tanya juga, tapi bukan kita nak tahu, maksudnya nak sembang apa. Banyak soalan istifham apabila kita tanya. Sebahagian soalan kita nak tahu, sebahagian soalan kita nak bagi amaran kepada orang yang kita tanya, sebahagian soalan bertujuan supaya orang lain memberikan perhatian, kan? Banyak perkara yang seperti itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, kamu tahu tak Lailatul Qadar itu apa? Kan? Dia tanya kita, dia tanya supaya kita memberitahu, supaya kita memberi perhatian. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan banyak persoalan kadang-kadang supaya orang yang membaca memberi perhatian. Amma yatasaalun, tentang apa yatasaalun dalam bahasa Arab maksud tasaul,
tentang apa mereka itu tanya bertanya. Orang ni tanya, orang ni tanya, cerita apa yang mereka duk tanya? Mereka duk tanya, duk tanya tu, duk petikai tu. Petikai apa? Apabila Quran turun hal ini, menunjukkan tajuk yang mereka bincangkan itu penting. Tajuk yang mereka tanya itu penting sehingga Allah Azza wa Jalla melaporkan hal itu. Maksud bagi respon kepada apa yang mereka tanya itu. Kerana orang besar dalam hidup manusia ni, dalam kehidupan biasa kita, orang besar tak tanya benda kecil-kecil. Kan? Orang kalau jadi harimau, dia tak boleh ambil kisah tentang kucing. Kalau tidak, dia tak boleh jadi harimau. Maka orang yang besar kalau ambil hal benda-benda yang halu-halu kecil-kecil, tak ada nilai. Bahkan kita dalam hidup pun sama juga. Kita kalau nak jadi orang bercita-cita besar, kita dilarang ambil benda kecil-kecil. Innallaha, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir, innallaha yuhibbu ma'ali al-umur wa ashrafaha wa yakrah safsafaha. Allah ni suka ma'ali al-umur, benda-benda yang mulia-mulia, benda-benda yang tinggi-tinggi, yakni orang bincang benda besar-besar, dan benda-benda yang penting. Wa yakrah, dan tak suka safsafaha. Tuhan tak suka benda yang selekeh-selekeh. Orang hak selekeh cakap benda yang selekeh lah. Orang besar cakap benda yang besar. Kalau satu orang besar itu respon kepada satu isu, pentinglah. Tapi kalau orang besar dia dengar cerita kecil, duit hilang RM5, orang tak respon lah. 54 bilion kena respon lah. Kan? Benda kecil dan benda besar. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala bagi respon kepada apa yang yatasaalun, mereka tu bertanya, benda ni penting. Allah kata anin naba'il azim, mengenai an-naba'ul azim. An-naba maksudnya berita. Kita ada, sebab tu kita ada nabi. Perkataan nabi itu daripada naba, nubuwah. Naba ni berita. Dalam Arab ni, dia berita ni dia lebih sikit daripada khabar. Khabar pun dia kecil sikit. Anda tak dengar abang-abang, macam abang ni sikit pun tak tahu, kata dia pi sikit. Ada berita. Berita biasanya jadi berita lah. Berita mesti sesuatu yang lebih besar. Naba ni kalau nak terjemah dalam bahasa kita mungkin dekat dengan berita lah. Naba. Nabi itu dia nabi kerana dia tanabba, maknanya dia mendapat berita daripada langit, daripada Allah Jalla wa'ala. Dia dapat wahyu, itu dia jadi nabi. Tanabba. Sebab tu kita kata dia tanabba kerana dia profesi. Dia prophet, dia dapat berita. Sebab tu kita kata bila dia ramal masa depan, itu dia panggil dia tanabba lah. Dia bagi tahu apa nak berlaku di depan. Dia ada profesi, dia boleh bagi tahu apa tanda-tanda yang akan, benda-benda masa depan yang akan berlaku. Anin naba'il azim, mengenai naba yang azim. Azim maksud yang sangat besar. Arab kata azim, hadza amrun azim, ini perkara yang besar. Azim, zat, dha, bukan azim. Nah, kadang-kadang sebutan tu saya tak sebut tak betul. Kadang-kadang golongan yang zalim, dia tu macam tafkhimkan zal, tafkhimkan zain, bukan macam tu. Dia dha tu huruf dha dalam Arab. Zalimin, bukan zalimin. Zalimin. Okey. Anin naba'il azim, mengenai berita yang azim, berita yang sangat besar.
apabila Allah Jalla wa'ala yang maha besar kata berita tu besar, berita tu besar, berita ini besar. Tuan-tuan ada Quran? Ada. Berita ini besar. An-Naba'ul Azim ni jadi perbahasan di kalangan ulama tafsir. Benda apa An-Naba'ul Azim ni? Benda apa? Ayat selepas itu Allah kata allazi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka padanya, pada Naba'ul Azim itu mukhtalifun, mereka itu berselisih pendapat. Apa dia Naba'ul Azim? Apa Naba'ul Azim? Para ulama berbeza pendapat apakah yang dimaksudkan dengan Naba'ul Azim. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan yang dikatakan Naba'ul Azim yang orang Mekah ini tertanya-tanya mengenainya. Ada yang menyatakan yang dimaksudkan itu ialah Quran, Al-Quran. Dan ini yang ditafsirkan oleh Mujahid. Mungkin dia ambil Mujahid, dia mengambil benda ni daripada Ibnu Abbas, bahawasanya An-Naba'ul Azim itu maksudnya Quran. Jadi kalau kita terjemah jadi amma yatasaalun, mengenai apa mereka itu bertanya. Mereka bertanya mengenai berita yang besar, iaitu mengenai Al-Quran. Ini satu tafsiran. Yang mana dia kata, kalau yang mana mereka padanya berselisih pendapat. Ini satu tafsiran. Ada tafsiran kata An-Naba'ul Azim itu tentang Nabi Muhammad sendiri. Tetapi majoriti para ulama dan yang juga seperti yang ditarjihkan maknanya oleh Al-Imam Ibnu Katsir, An-Naba'ul Azim di sini maksudnya ialah hari kiamat. Hari kiamat. Jadi ada Syekh Abdullah Daras, alim besar, dia ada buat satu buku, tajuk dia An-Naba'ul Azim. Tapi dia maksudkan dia ahli tafsir besar. Dia kata An-Naba'ul Azim itu bagi dia Quran yang dimaksudkan dalam ayat ini. Tetapi para ulama ramai yang menyatakan yang dimaksudkan itu kiamat. Sebab apa kiamat? Sebab ayat selepas itu allazi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka mengenainya itu berselisih pendapat. Maka ia lebih merujuk kepada hari kiamat. Sebab Nabi apabila cerita hari kiamat, dia orang banyak petikai Nabi SAW. In hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Alah, semua ni kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan kita dulu mati, kemudian kita hidup dan kita tak akan dibangkitkan. Yang mereka duk petikai, boleh kawan Muhammad dah jadi tulang belulang dah, kemudian Allah Ta'ala nak bagi bangkit balik, macam mana? So tajuk kiamat lah yang paling mereka berselisih pendapat mengenainya. Maka ramai di kalangan para ulama yang mengambil maksud bahawasanya yang mereka perselisihkan ini ialah yang dikatakan An-Naba'ul Azim, yang menyebabkan surah ini bernama dengan surah An-Naba' ialah tentang hari kebangkitan, iaitu hari kiamat. Kalla saya'lamun, kalla saya'lamun, Allah kata kalla, jangan demikian, saya'lamun, nanti mereka akan tahu. Tuan-tuan dan hadirin dan hadirat sekalian, Tuhan kata semua orang yang petikaikan tu tentang hari kiamat ini akan tahu tentang hakikat ataupun apa yang mereka nafikan itu benar-benar akan berlaku. Hidup ni semua orang akan beriman. Tak ada orang yang akan kufur.
selamanya. Semua orang beriman. Cuma dia beriman masa hidup dia ataupun beriman selepas mati. Hatta Fir'aun pada hari dia nak mati, aku beriman bima amanat bihi Banu Israel, dengan apa yang mana Bani Israel beriman mengenainya. Pasal apa? Hak mana hak duk petikai hari ni pun akan jumpa bila mati akan jumpa apa yang mereka petikaikan. Mereka semua akan yakin seperti mana kita yakin, ataupun seperti mana para nabi yakin. Semua apabila melihat neraka dan syurga, semua akan percaya cerita ni memang benar. Bukan ilmu yakin, bukan ilmu yang yakin, ainal yakin, mata yang yakin. Sebab semua akan tengok. Saya sebut semalam, saya kata bahawasanya hidup ni semua orang kesudahan dia sama. Menteri ke, orang besar ke, orang kecil ke, orang Melayu ke, orang apa ke, orang alim ke, orang jahil ke, orang kaya, orang miskin, orang bijak pandai, orang biasa, orang kampung, orang apa, kesudahan sama. Jalan cerita berbeza, iaitu kesudahan yang akhir, nama dia matilah. Sama aja. Bila mati, layanan di sana pun standard dia sama. Kok kata sini dia layan lain. Ada orang dia kerana tak hebat sangat, tapi dia ada keluarga dia tu orang hormat, dia dapat kedudukan. Ada orang bukan bagus sangat, tapi dia duit banyak, dia dapat kedudukan. Ada orang dia tak bagus sangat, tapi kerana keturunan dia mana macam-macam. Ada orang dia bagus, dia tak dapat benda yang sepelayaknya. Kerana dunia tak adil. Tapi bila mati, standard dia sama. Dia tak tanya orang Melayu ke Arab, dia tak tanya kaya ke miskin dulu, dia tanya amalan. Dia tanya amalan. Maka dalam semua cerita ni, besar jadi polis, jadi askar, masuk sekolah menengah ke, masuk sekolah rendah, pergi universiti ke, jadi orang bijak pandai, semua ni jalan cerita saja. Penamat cerita mesti sama. Penamat cerita ialah al-maut, kematian. Apabila penamat cerita ialah kematian, maka kita dah tahulah. Kita semua tahu penghujung cerita kita. Kita tahu penghujung cerita kita. Sepanjang jalan cerita ni boleh jadi macam-macam. Ada orang bijak tapi jadi petani, bukan tanda tak bagus. Ada orang bijak tapi dia lahir di Afrika, sekolah tak bagi, mana tak bagi, jadi orang macam tu je lah. Watak dia mungkin bijak, dia hafal Quran dalam masa sebulan dia. Kita 3 tahun tak boleh. Tapi dia kampung dia ajalah. Sebab soal peluang, soal apa. Kalau itu dia ambil kira dalam hidup, memang hidup tak adil lah. Oleh kerana itu akhirat tak ambil kira itu. Akhirat ialah mahkamah yang maha adil, Maliki Yaumiddin. Maka Allah suruh buatlah macam mana pun, hampa buat 2 benda. Satu, jangan buat balik main dosa. Kedua, buat main pahala. Siapa balik main pada Allah bawa pahala dan kurang dosa, dia selamat. Dan nak dapat pahala ni, dia tak macam dapat duit. Nak dapat duit ni mungkin nak kena pergi tempat-tempat yang ada banyak-banyak, ada banyak sikit. Kadang-kadang orang tu kerja sikit, dapat duit punya banyak sebab jawatan dia. Dia kerja duk sign dia. Kadang-kadang tak kerja apa, hilang habis duit negara. Macam-macam. Tapi di akhirat simple, pahala ni macam-macam. Solat 2 rakaat boleh pahala. Di sini ke di mana? Lepas tu pahala pula tak sama, bukan berdasarkan pada keikhlasan, berdasarkan kepada khusyuk. Yang semua khusyuk, ikhlas, tak perlu duit.
perlu diri sendiri. Sakit demam menggugurkan dosa. Orang zalimi kita, gugur dosa, boleh pahala dia mai ke kita. Orang maki kita, orang ambil harta kita, kita tak tahu, boleh pahala dia ke kita. Kurang dosa kita, banyak cara. Jalan kaki ke masjid, ambil wuduk, gugurkan dosa. Subhanallah, boleh pahala. 2 rakaat semayang pada negeri yang sejuk dan negeri yang selesa macam kita, dua-dua boleh pahala, tapi yang sejuk tentu lebih. Nak boleh semayang subuh bagi kawan yang kerja teruk, tidur minyak lena punya sungguh, pasal kerja berat, balik malam tadi pun pukul berapa duk buat kerja lagi. 2 rakaat subuh dengan kawan yang tidur lena elok, rumah pun elok, dua-dua dapat pahala semayang subuh, tapi pahala tak sama. Kawan ni beban lebih. Pergi ke Mekah dapat pahala buat haji, tapi yang mana duit banyak boleh sah dia buat haji, dapat pahala, tapi yang duk kumpul sikit-sikit yang penuh susah payah, tentu pahala dia lebih. Maha adil Tuhan. Maka manusia balik, cita-cita manusia Allah tak boleh bagi kita berhenti. Sebab tu kita kena bercita-cita sehingga ke akhir hayat. Orang ni bila tengok aku ni cita-cita apa dah, mai dah 70 dah, duk tunggu hari dah. Cita-cita terbesar manusia ni masuk syurga. Cita-cita tu manusia kena punun sampai hari dia nak mati. Pasal syurga ni dia tak ambil di sini, dia ambil pada hari kalla sayalamun. Jangan demikian, kamu akan tahu nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi amaran kepada orang-orang Quraisy dan orang Mekah dan orang yang sama dengannya, yang mempertikaikan tentang berita ini, kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Kalla, sama sekali jangan demikian, kamu akan tahu. Thumma kalla, dan kemudian daripada itu sama sekali jangan, kamu akan tahu. Alam naj'alil arda mihada, Allah tanya, alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami jadikan ard, bumi ini, mihada. Mihada ini kita sebut mahdi ataupun kita sebut sebagai minal mahdi ilal lahdi, kita tak, itu bukan hadis yang sahih. Orang kata talabul ilmu minal mahdi ilal lahd, tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga ke liang lahat. Sebenarnya mahdi ni bukan maksudnya daripada hari duk tidur masa kecil tu, dia panggil mahdi ni yang dihampar. Bila kita hampar tempat tidur, kita hampar kapet bagi orang berjalan, yang dihampar. Alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami jadikan bumi itu satu hamparan? Itu hamparan, yakni kami mudahkan untuk kamu hidup di bumi. Saya sebut balik kepada konsep umum surah-surah ni tadi. Setelah dia tak jawab tentang Naba'ul Azim tu, dia kata kamu kan tahu, tapi Allah Ta'ala tak kata buktinya cuba hampa tengok dah apa dah. Dia sebut satu benda yang dekat, yang boleh orang terus, manusia terus mencapainya, iaitu dia kata alam naj'alil arda mihada, bumi yang kamu pijak tu, takkah kami yang hampar dia? Wal jibala autada, dan kami jadikan jibal sebagai autad. Autad ialah sebagai pasak. Quran kelebihannya ialah, dulu orang Arab bila dia baca wal jibalu autada, bukit sebagai autad, dia terbayang bukit ni sebagai pasak. Orang Arab ni dia ada khemah. Bila ada khemah, dia pasang khemah, dia tak mau bagi khemah dia terbang dan terbalik, dia letakkan pasak, dia letakkan paku tu, dia pasak supaya khemah tak terbang. Betul juga maksud dia tu, autad juga. Bila sains berkembang,
manusia tahu bahawasanya bukit ni, gunung ganang ni hak nampak je atas, tapi di bawah tu lebih dalam lagi. Dia telah memasak bumi ini dengan pengetahuan ilmu. Sebab itu Quran bagi setiap zaman ia ditafsirkan, dan tafsiran itu dengan bertambahnya ilmu pengetahuan manusia, maka bertambahlah ilmu mereka tentang hakikat kepada kalam Allah Jalla wa'ala. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu azwaja, yakni kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Allah jadikan zauj pasangan. Sebab tu kita panggil isteri kita, Arab ni dua-dua boleh. Kadang-kadang orang dia tak apa ni, isteri kita panggil zauj, suami pun kita panggil zauj. Tapi kalau kita kata isteri kita zaujah, kita takniskan dengan tak taknis juga betul. Walaupun sebahagian ahli lughah kata yang tu tak asli, tapi sebenarnya ada bukti-bukti juga yang menunjukkan pernah digunakan. Jadi kata hazi zauji, ini isteri dia ni, zauji dia kata betul. Kalau dia kata zaujah pun betul. Tak apa, bukan. Tapi nak ceritanya ialah Allah kata wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Yang ni ada lelaki, ada perempuan, dan kena kekal keadaan ini, ada lelaki ada perempuan. Menunjukkan lelaki tidak sama dengan perempuan. Ini hakikat Quran. Bila zaman mari orang tuntut hak persamaan lelaki dan wanita semua, orang nak samakan. Ada benda yang sama di sisi Islam. Yang samanya ialah sebagai hamba Allah, amalan soleh mereka sama, hak untuk mendapatkan keadilan sama. Tapi perempuan tak boleh jadi lelaki. Kalau lelaki boleh pakai seluar ketat, kami apa salahnya? Tak. Allah jadikan beza. Dan itu adalah fitrah kepada penciptaan Allah Jalla wa'ala. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian Allah kata kami jadikan naumakum, tidur kamu, subata. Perkataan sabat, subata dalam bahasa Arab maksud potong. Sabat as-sayr maksudnya terpotong perjalanan. Malam Tuhan kata tidur kamu, kami jadikan potong. Bila tidur, manusia terpotong daripada segala kependatannya. Sebab tu orang kadang-kadang dia ada masalah banyak, dia tidur, dia hilanglah fikir masalah. Tapi kalau dia main kelas dia tidur, dia main kelas ada masalah. Subata Allah jadikan, dia terjemah di situ rehatlah, tapi asalnya sabat maksudnya dia potong. Maksud dia keletihan itu dipotong. Sebab tu manusia kena tidur. Dan bila orang tu tak boleh tidur, itu suatu bala, satu ujian Tuhan pada dia. Ada orang dia tak boleh tidur, malam tak tidur, siang pun tak tidur. Kalau dia berterusan dari beberapa hari, saya ingat dia jadi macam-macam. Orang dia kata kambing, kambing dia kata lembu. Sebab Allah jadikan manusia kena stop, dia kena ambil, dia kena rehat, maka dia kena ada tidur. Sebab tu Nabi tak benar kan, bila orang datang kepada Nabi dia kata usalli wala anam, aku nak semayang, aku tak mau tidur lah pada ni. Tak boleh. Agama suruh tidur. Nak semayang tahajud, dia suruh dia tidur dulu. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum. Tatajafa, terangkat lambung-lambung mereka daripada tempat tidur mereka. Sebab apa? Artinya dia tidur dululah. Dia tidur dulu. Madaji', dia tidur dulu. Lepas tu dia bangun, dia salat. Maka Allah suruh kita tidur. Dan tidur itu sistem yang Allah jadikan dalam hidup ni.
wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu libasa. Malam itu sebagai libas. Libas maksudnya pakaian. Bagaimana pakaian itu ditutup tubuh kita? Malam dia telah menutupi siang. Malam maka orang tak nampak banyak kegiatan. Malam menutup kita daripada kesusahan, kepenatan. Manusia boleh rehat. Manusia tak nampak hak antara satu sama lain. Maka malam libas, tutup. Kita tidur, kita masuk dalam rumah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala namakan sebagai bagaimana pakaian tu tutup diri kita, demikian malam itulah yang telah menuntut banyak daripada keperluan-keperluan kita, daripada terdedah kepada orang lain. Kita balik mendapatkan isteri kita dan seumpama. Maka jangan ubah sistem yang Tuhan buat. Ada orang malam tak tidur, siang baru dia tidur. Dan ini diubah sistem. Tuhan bagi supaya malam kita tidur. Sebab tu para ulama hadis dia tak suka ni orang yang ada hadis Nabi larang bersembang lepas Isyak ni. Asalnya lepas daripada Isyak apa semua ni, manusia maksudnya lewat 12 ke atas, manusia ni kena pergi tidur. Kawan kita telefon pukul 1 malam menjawab pergi makan nasi, tak padan. Boleh lah kot lapang tu kan, sekali-sekala tiap-tiap malam duduk kedai nasi kandang. Lepas tu tengok bola, order yang secawan, rugi toki kedai tak sangka padangan dia pun pakai pasang TV besar kan. Malam orang tidur, malam orang tak boleh jumpa. Sebab tu kita pernah cerita apa, Sa'id bin Amir, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lantik dia dan ke Hams, dan penduduk dia komplain, macam mana dengan amir kamu ni? Umar sanjung sangat Sa'id bin Amir sebagai orang yang saleh. Dia tengok orang saleh bagus, ada kepimpinan, Umar lantik dah. Tiba-tiba rakyat mai komplain kita, macam mana amir kamu? Amir kami bagus lah, tapi ada 2-3 benda yang kami tengok tak apa kena. Satu, keluar rumah lewat siang. Yang kedua, malam kalau cari tak ada. Yang ketiga, dalam seminggu tu tak tahu dia tak pergi mana, cari tak ada. Ada hari yang dia langsung tak ada. Yang keempat, dia kadang-kadang duduk dengan kami ramai-ramai, dengan rakyat ni, dia jatuh pingsan. Siapa? Umar kata, mula-mula Umar kata keluar kerja lambat tu, Umar dah buktikan dah, ada azim. Ni kacau. Lepas tu abang kata malam tak ada, kacau ni. Ada seminggu langsung tak ada. Umar pemerintahan dia, kita tahu dia tak benarkan pintu rumah tak ada dah. Untuk gubernur lah, senang rakyat cari, boleh berbual lansir gitu. Pintu rumah tak ada dah, cari tak jumpa. Gubernur tak ada lari ya, gubernur atau wali amir dia tak lari. Amir zaman tu tak lari, dia pun tak lari duit, nak lari apa. Umar panggil Sa'id bin Amir, panjang tu cerita dia, saya ringkas tapi jatuh jawapan dia. Panggil Sa'id bin Amir, ajib ya Sa'id, jawab ya Sa'id, apa cerita ni? Aku ni kira, kata Sa'id bin Amir, ya Amirul Mu'minin, aku rumah kan ada pembantu, pagi-pagi duk kena uli neri roti, terus nak dan roti masak apa semua, nak dia makan pagi, lambat sikit keluar.
Baik. Okey. Alhamdulillah. Aku terima yang ni. Pasal dia bukan mewah. Walaupun dia amir, dia gubernur. Lepas tu malam orang panggil tak ada. Dia kata, ya Amirul Mukminin, siang penuh masa dah bagi kat rakyat. Malam ni tak payahlah, aku bagi kat Tuhan lah pula. Aku ibadat lah malam. Umar kata, tu yang seminggu orang cari ada sehari yang tak ada, di mana? Dia kata, baju ku ni ada selai ni ya. Seminggu sekali basuh, terang nak kering, tak keluar rumah ni. Tunggu pergi kering dulu. Tu benar. Ketika dunia Islam menjadi empire, Umar terima. Hak pensan tu kita dah cerita dah dulu. Cari sendiri balik tip. Tapi nak ceritanya, malam ni Allah jadikan wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam ini sebagai libas, sebagai pakaian. Sebab tu bila Allah suka kita ibadat pada waktu malam, ibadat pada waktu malam, supaya satu orang tu dia lebih ikhlas. Malam-malam dia bangun, dia tahajud seorang-seorang. Ni dah tahu tahajud malam-malam, pi mikrofon masjid, duk pi menangis dalam mikrofon masjid. Orang suruh malam supaya libasa tutup. Yang dia nak pergi habang, kata dia duk teriak. Sebab apa? Sebab agama orang komersial. Agama ni jenis laku. Habis agama Tuhan, ayat Quran banyak-banyak kita baca ni nak bagi orang cerdik. Tuhan suruh fikir macam-macam. Fikir, banyak fikir lebih cerdik. Patut bila cerdik, replika kasut tu orang replika tapak kaki tu orang tak cium lah. Ni dia boleh cium replika tapak. Dah lah replika tapak kaki Bigfoot mana dia pergi cium. Tak ada satu cara boleh bagi orang fikir. Kita duk mengajar ni tak ada apa kepentingan duk fikir nak bagi orang cerdik. Boleh amal agama. Sebab agama ni agama cerdik. Banyak ayat Quran ni Tuhan duk bagi tahu, suruh tengok yang tu, tengok alam, tengok bukit, tengok yang ni, tengok malam, tengok siang. Ni memang tutup mata bagi tak tengok. Orang buat tapak replika duk cium. Kasut bubuh dia kaki, dia pun ambil botai kepala. Pakat lambang kasut dia kepala. Dia kata Nabi pakai kasut. Unta Nabi naik ke? Berunta tak pula. Marah pula buat tu. Macam mana? Kadang-kadang dia jual ubat cerdik tu, kata makan jadi cerdik lah apa, tapi tengok makan tak jadi pun. Allah musta'an. Wa ja'alna al-laila ma'asha, dan wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai ma'ash. Ma'ash ni sebagai tempat penghidupan. Tuhan suruh cari kehidupan. Ma'isha, asha ya'ishu, kehidupan. Siang, bukan malam tu tak hidup, malam pun kita hidup juga. Maksud cari kehidupan. Jadi orang Islam, orang yang kerja, siang dia kerja. Kalau malam dia tidur, siang pun dia tidur, dia bukan orang Islam yang baik. Orang Islam mesti buat kerja. Tak ada apa-apa dia kena buat kerja. Ma'isha, manusia ada kehidupan. Dan ini yang sentiasa kita sebut, orang Islam kena buat kerja. Dan setengah orang ni dia macam ada salah sikit faham kan? Dia ingat tua-tua ni tak mau buat kerja apa, nak ibadat. Sebenarnya kerja tu pun ibadat juga.
Cumanya kalau dia fikir kerja setakat nak dapat duit je, dia nak tumpu je, itu tak apalah. Tapi kerja, dia pergi cari kerja, dia bangunkan orang Islam, dia buat macam-macam. Dunia Islam susah. Kita ada kes, kita tengok bila Turki ada rampasan, kudeta kat Turki, berlaku military coup, dan baru orang tengok orang Islam ni negara tak banyak. Turki 2-3 negara, satu Turki ya, yang lain dah sikit lagi yang boleh buat senjata berat ni, tank, nama apa lagi, yang lain tak boleh buat apa. Kenapa kukuh Eropah? Kok mana pun kita pandang tinggi kat dia, sebab dia kuat. Boleh orang Islam nak buat apa sikit, dia kata orang Islam penganas. Sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, orang Islam kena bina tamadun kehidupan. Pada zaman Andalus, di Andalus itu ada beratus perpustakaan yang besar, berapa puluh yang paling utama lah. Satu perpustakaan di Andalus, buku dia sama dengan seluruh buku di Eropah. Maka tamadun dia besar, dia dihormati. Orang Islam siang tak lewat apa, kita tiru ya. Apa saja yang orang lain buat kita tiru, kita tak ada identiti diri kita sendiri. Orang buat American Idol, kita pun buat lah. Benda-benda macam tu kita boleh lah, kan? Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang ma'asya, suruh jadikan siang sebagai ma'asya. Wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Wa banayna fawqakum, dan kami bina di atas kamu sab'an shidada, 7 yang kukuh. 7 ni 7 langit yang kukuh, seperti yang ditafsirkan. 7 langit yang teguh. Banyak mana langit ni, 7 ni kok mana kita pun tak tahulah, tapi Tuhan kata 7 lah. Cahaya-cahaya bintang-bintang yang kita lihat ni, sebahagiannya sampai ke kita memakan masa puluh bilion tahun pun ada, jutaan tahun. Bintang yang kita nampak ni kemungkinan tak ada dah bintang tu. Cahaya dia saja ada kerana cahaya dia sampai. Sedangkan cahaya ni paling pantas lah. Cahaya lah, saya cakap tuan-tuan terus dengar. Ini bunyi pantas adalah sepas cahaya. Cahaya apa yang paling pantas sekali. Pun cahaya yang sepantas itu nak sampai ke kita daripada bintang tu puluh juta tahun juga. Jauh dia, jangan tanya. Besar mana kerajaan Tuhan, jangan tanya. Debuan yang halus saja bumi ni, Allah kata Allah cipta atas kamu sab'an shidada, 7 langit yang teguh. Allah tak tahulah. Kalau manusia dapat hantar ke planet nak jauh tu, nak patah balik pula pun dah mari kurun yang lain dah kot. Tu pun kalau dan patah balik. Manusia bercerita nak pergi hidup lah di Mareh. Ada pun tak larat hidup tanah ni lah. Nak pergi hidup sana pula. Manusia cita-cita besar, kan? Agama tak suruh, bukanlah kata tak boleh, nak try lah, kan? Ya ma'syaral jinna wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal fanfudhu la tanfudhu illa bisultan, kan? Tuhan kata. Tapi maksudnya manusia punya susah belanja.
Tuhan tak suruh kita pergi duduk sana susah. Tuhan suruh kita berjuang hidup bagi dapat syurga. Luas dari mana? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kepada keampunan dan syurga Tuhanmu yang luasnya langit-langit dan bumi. Semua langit-langit ni dan bumi yang kita tengok ni, luas tu syurga. Tak kau berebut dah, bukan besar marah tu. Tak berebut dah. Kod-kod nak masuk syurga pun mereka bukan duk ambil habis dah. Anda tak ada. Ambil. Mulkan kabira. Satu kerajaan yang besar bagi setiap orang dia dapat. Allahu Akbar. Tuhan suruh. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahaja, kami jadikan cahaya yang terang, yang menyinari, yang menyeluruh. Dan sebahagian menyebut cahaya ni maksudnya dia kata matahari, wallahu taala alam. Mungkin juga masuk bintang-bintang yang lain yang Allah taala jadikan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan daripada mu'sirat ma'an sajjaja, ma iaitu air yang sajjaja, air yang lebat. Mu'sirat Arab panggil asir. Asir maksudnya apa? Jus. Kita kata asir burtukal, Arab kata jus orange juice lah kan. Asir dia perahan. Sebab itu dia kata hujan al-matar adalah perahan asirul inab. Ada al-khamar asirul inab. Arak adalah perahan anggur. Al-matar asirus sahab, dan hujan adalah perahan awan. Sekarang sains berkembang, macam mana dia tahu di dalam udara ni ada kelembapan dia, yang dia ada air, kandungan air, wap air yang dibawa dan bertembung dengan air, dengan angin bawa. Kemudian apabila berlaku perbezaan suhu dan seumpamanya, turun hujan. Allah sebut perkataan ini dulu, mu'sirat, bagaikan perahan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, kami turunkan daripada mu'sirat ma'an sajjaja, iaitu air yang sajjaja. Sajjaja ni maksud lebat. Nabi kata afdalul hajj al-ajj wal sajj. Afdal haji adalah ajj. Ajj ni maksud talbiyah, suara yang kuat. Labbaik Allahumma labbaik, suara yang kuat, angkat suara. Wasaj yakni apa nama, tumpahan darah, sembelihan tu. Maka haji demikian, perkataannya sama, sajjaja, Tuhan turunkan daripada langit itu ialah ma'an sajjaja, iaitu air yang lebat, linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami mengeluarkan dengannya habban wa nabata, biji-biji dan tanam-tanaman, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun. Alfafa yang disebut di sini ialah kebun yang mana dia kait mengait antara satu sama lain. Wallahu taala alam. Kita buka pada soalan. Ada soalan? Tak ada, boleh tutup lah. Ya.
Macam mana? Dahulu dia tidak ada minit lah. Dia apabila matahari berada betul-betul di kemuncak di tengah, sebelum dia gelincir sedikit, ketika itu dia dilarang. Nah, jadi dia gelincir sekitar mungkin lebih kurang 10 minit begitulah. Tapi bila orang dulu dia tengok apabila matahari tegak di atas paksi, maka ketika itu waktu dia anggap sebagai waktu tengah hari kemuncak. Ada soalan? Sekitar 10 ke mungkin 15 juga lah, 10 ke 15 minit sebelum zuhur. Kalau 1:15 ke 1 tak boleh. Ya. Ya. Itu kena tengok satu video. Dia pingsan tu sebab dia teringat bagaimana dia gagal menyelamatkan sahabat Nabi SAW sebelum dia masuk Islam dulu, yang telah diseksa oleh Quraisy. Panjang cerita dah. Ada soalan? Tak ada, kita tutup. Boleh tutup lah. Semua nak tidur orang tengok. Ya. Saya tak tahu. Perang daging. Perang daging. Kita ada hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj yang bertaburan daging tu dah. Apa matanya sebenarnya? Tak ya. Tak ada anuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.